Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amalan Nabi SAW ketika melalui kampung kaum Thamud semasa perjalanan ke Tabuk. Ghazwah Tabuk ialah satu ghazwah yang masyhur dan ghazwah Nabi SAW yang terakhir. Baginda SAW telah menerima berita bahawa Raja Rom sedang membuat persediaan untuk menyerang Madinah. Raja itu sedang mara dengan bilangan tentera yang sangat ramai melalui jalan negeri Syam. Lantaran berita itu, Rasulullah SAW telah bertolak daripada Madinah pada hari Khamis 5 Rajab tahun 9 Hijrah. Oleh sebab cuaca terlalu panas dan musuh yang dihadapi pun kuat, maka Rasulullah SAW telah mengiklankan, kita akan menghadapi Raja Rom, hendaklah kamu membuat persediaan. Rasulullah SAW sendiri mula memungut derma. Dalam peperangan inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membawa seluruh harta beliau. Apabila ditanya apakah yang beliau tinggalkan untuk ahli keluarganya, beliau menjawab, saya telah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pula telah membawa separuh daripada seluruh barangan rumahnya, dan kisahnya itu akan disampaikan dalam bab keempat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu telah menyediakan barang keperluan untuk 1/3 daripada jumlah tentera, dan demikianlah setiap orang telah membawa lebih daripada kemampuan masing-masing. Walaupun demikian, kerana kesempitan hidup yang dialami oleh kebanyakan tentera Islam, maka seekor unta ditunggangi oleh 10 orang tentera Islam secara bergilir-gilir. Oleh itu tentera ini dinamakan juga Jaishul Usrah, tentera yang dikerah semasa kesusahan. Peperangan ini tersangat dahsyat kerana perjalanan ke medan perang sangat jauh. Di samping itu cuaca pula panas terik yang tiada tandingannya. Sementara itu di Madinah buah-buah tamar sudah masak. Pohon-pohon di semua kebun tamar tegak berdiri dengan buah-buah tamar yang masak ranum. Sebenarnya kehidupan seluruh penduduk Madinah banyak bergantung kepada hasil buah tamar. Bolehlah dikatakan bahawa itulah masa untuk mengumpulkan rezeki untuk sepanjang tahun. Dalam keadaan inilah datang ujian yang begitu mencabar bagi orang-orang Islam. Dari satu segi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi SAW yang tidak mungkin dapat disempurnakan tanpa pergi berperang. Dari segi yang lain pula, pelbagai kesempitan terpaksa dihadapi oleh umat Islam, dan salah satu daripada kesempitan itu sudah cukup untuk menjadi penghalang, khususnya kesukaran untuk kehilangan hasil perolehan setahun daripada buah tamar yang sudah masak ranum tanpa penolong dan pembantu yang akan menguruskan hasil tamar tersebut. Di sebalik segala kesempitan di atas, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka. Oleh sebab itulah semua para sahabat radhiyallahu anhum bersama-sama keluar ke medan perang, kecuali para munafikin dan orang yang diuzurkan, termasuk kanak-kanak dan wanita. Termasuk juga mereka yang ditinggalkan di Madinah kerana keperluan tertentu. Selain itu ada juga daripada kalangan sahabat yang tertinggal dalam keadaan menangis kerana tidak mendapat kenderaan. Berkenaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Mereka kembali sedangkan mata-mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 92. Cuma 3 orang sahabat sahaja yang tidak ikut serta, dan kisah tentang mereka akan disampaikan nanti. Dalam perjalanan mereka telah melalui perkampungan kaum Thamud. Rasulullah SAW telah menutup wajah baginda SAW dengan ujung kain dan telah mempercepatkan perjalanan unta. Baginda SAW telah bersabda kepada para sahabat, berjalanlah di sini dengan laju dan lalulah di perkampungan orang-orang zalim ini dengan keadaan menangis, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia tidak menurunkan ke atas kamu azab sebagaimana Dia telah turunkan ke atas mereka. Keterangan, Nabi yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala lagi Rasul yang dicintainya
melalui tempat azab dengan perasaan takut dan bimbang. Walaupun dalam kesusahan yang demikian serta kesanggupan untuk mengorbankan jiwa raga, namun para sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan untuk melalui kawasan itu dalam keadaan menangis supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab tersebut ke atas mereka. Sementara kita apabila berlaku gempa bumi dan seumpamanya di satu tempat, maka kita menjadikan tempat itu tempat bersiar-siar. Apabila kita mengunjungi tempat-tempat yang ada kesan-kesan tinggalan lama, jangankan menangis, fikiran untuk menangis pun tidak ada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, dapat beramal dan sebarkan insya-Allah.